Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asy-syafi'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala mentadbir sekalian alam. Tiada lagi tempat untuk kita bergantung melainkan berdoa kepada Allah untuk memberi bantuan kepada kita ke atas pandemik COVID-19 yang di mana satu pandemik yang kita anggap serius bagi seluruh dunia yang menghadapi virus ini. Tapi apa yang saya cuba ingin sampaikan ataupun memberi cadangan kepada kerajaan yang menjalankan amanah. Sekejap ya. Apapun apa yang saya cuba sampaikan adalah kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah ke atas sebahagian besar kepada rakyat Malaysia ataupun kerajaan yang sebenar, yang kita kira adalah amat menyedihkanlah, ya. Saya menerima terlalu banyak aduan daripada sebahagian besar masyarakat yang telah memberi komen dan telah membuat aduan kepada kami. Mereka telah kehilangan kerja, kehilangan punca pendapatan, tiada lagi tempat untuk bergantung. Ada yang menjalankan aktiviti perniagaan juga terpaksa menutup semua perniagaan-perniagaan yang mereka jalankan. Dan kita difahamkan kawan-kawan kita, ahli-ahli perniagaan sebahagian besar, mereka mempunyai kaki tangan yang perlu dibayar gaji. Mereka mempunyai overhead yang perlu ditanggung. Mereka mempunyai liabilities yang perlu dibayar. Mereka mempunyai banyak perkara lah, hutang-hutang. Mereka mempunyai komitmen yang di mana mereka terpaksa tanggung bertahun-tahun. Dan apabila datangnya satu perintah kawalan ataupun lockdown yang kita lihat berterusan ini, menyebabkan masyarakat ataupun kerajaan yang sebenar hari ini menanggung derita yang berterusan. Saya kira hari ini kalau saya tidak menyuarakan perkara ini kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah, maka saya khawatir mereka buat perkara yang hanya syok sendiri. Jadi saya perlu bercakap benda ini kerana kita mempunyai suara pengguna yang sangat dekat kepada rakyat, yang sangat dekat kepada masyarakat di luar sana. Dan saya hanya nak memperjelaskan sekali lagi kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah. Anda adalah orang yang dipilih oleh kerajaan yang sebenar, iaitu rakyat Malaysia. 32 juta pengguna di Malaysia adalah kerajaan yang sebenar. Mereka lah orang yang membayar cukai, mereka adalah orang yang membayar zakat, mereka yang membayar segala teks-teks keluar masuk ke dalam luar dan negara, mereka yang membayar segala lesen di dalam PBT dan sebagainya, mereka lah yang menanggung segala keperitan, mereka lah yang menanggung negara ini. Jadi saya mahu kerajaan yang sedang menjalankan amanah supaya sedar bahawa anda hanyalah orang yang dipilih oleh kerajaan yang sebenar. Anda bukanlah kerajaan yang boleh buat sesuka hati. Dengan keadaan hari ini, kita difahamkan rakyat Malaysia sedang menderita. Rakyat Malaysia sedang menderita dengan hari ini makan pun tak ada.
rumah tidak ada pendapatan, kita disuruh duduk rumah, tak boleh pergi ke mana-mana, kami dikawal, kami tidak mampu untuk bergerak dan sebagainya. Hari ini bagaimana kerajaan yang menjalankan amanah cuba mengawal kerajaan yang sebenar, yang hari ini kekayaan ataupun harta yang dimiliki oleh kerajaan yang menjalankan amanah ini adalah kepunyaan rakyat Malaysia. Jadi kalau saya tak boleh cakap benda ini, maka saya menjadi orang yang buta mata, saya menjadi orang yang pekakkan telinga saya menjadi orang yang membisu. Jadi saya perlu menyuarakan hari ini sedikit pandangan ataupun cadangan kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah. Tapi sebelum saya nak pergi kepada jauh, saya nak beritahu kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah, anda hanyalah orang yang dipilih. Dan kami, kerajaan yang sebenar merasakan anda layak untuk menjadi pemimpin. Jadi semua pemimpin-pemimpin yang menjalankan amanah, yang diberi amanah, yang duduk di dalam kabinet, yang duduk di dalam parlimen, adun-adun, YB, semua sahaja yang menjawat jawatan-jawatan yang penting, yang tinggi ini, anda adalah orang yang dipilih oleh kerajaan yang sebenar. Jadi saya khawatir sebahagian besar daripada kerajaan yang menjalankan amanah ini syok sendiri, merasakan anda mempunyai kedudukan, merasakan anda mempunyai kuasa, merasakan anda adalah orang yang layak untuk menyekat ataupun untuk mengawal kami sebagai kerajaan yang sebenar, sebagai rakyat Malaysia. Saya nak beritahu tujuan undang-undang tujuan undang-undang itu dilaksanakan ataupun tujuan undang-undang itu perlu dipatuhi adalah apabila kerajaan yang sebenar, iaitu rakyat Malaysia, 32 juta pengguna di Malaysia bersetuju tentang cadangan ataupun proposal yang diberikan oleh kerajaan yang sedang menjalankan amanah. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, anda melakukan satu perkara yang hanya untuk kepentingan anda sendiri. Kita lihat hari ini, anda meletakkan satu lockdown 3.0 ini, dan saya difahamkan sama ada lockdown ini masih berterusan, itu saya tak pasti. Tapi sebelum ia berterusan kepada lockdown 4.0 ataupun lockdown yang berterusan ini menyebabkan ada kematian yang akan berlaku. Kita difahamkan ada 233 orang dikeluarkan oleh berita media massa telah membunuh diri. Kerana apa? Kerana kesempitan hidup. Jangan kita nampak mereka adalah orang yang tidak bertanggungjawab ataupun orang yang kurangnya akidah, agama dan sebagainya. Itu kita perbezaan. Setiap manusia itu takdirnya berbeza. Kita kena lihat bagaimana cara anda memerintah kerajaan, memerintah negara ini setelah anda diberikan mandat dan kuasa. Saya melihat perkara ini, kalau tidak saya usulkan kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah, kami sebagai kerajaan yang sebenar rasa tertekan dengan apa yang sedang berlaku pada hari ini. Kami tidak boleh menjadikan orang yang pentingkan diri sendiri, kerana kami masih lagi ada keperluan barang dapur yang boleh dimakan. Kami masih ada lagi tempat tinggal yang boleh mampu kami bayar sewa ataupun bayar bulanan pada bank. Kami tidak boleh menjadi orang yang lupa daratan pada diri kami yang masih lagi boleh bernafas, masih lagi mampu untuk menjana pendapatan ataupun menjana income dalam hidup kami. Tapi kami memikirkan sebahagian besar yang hari ini mereka rata-ratanya telah kehilangan kerja, tidak ada punca pendapatan, telah dibuang kerja, mereka tidak mampu untuk bayar bank, dibankruptkan oleh bank juga. Bank telah meletakkan, walaupun bank sebahagian besar bank ni ada meletakkan moratorium, tapi interestnya tetap berjalan walaupun diletakkan sebagai kelonggaran dalam moratorium dan sebagainya. Jadi kami tidak nampak sebarang bantuan yang diberikan oleh kerajaan yang sedang menjalankan amanah. Kalau anda katakan hari ini anda suruh kami duduk rumah, tidak perlu bekerja. Okey, cuba anda fikirkan kalau kami kerajaan yang sebenar meletakkan anda tak payah keluar kerja, anda duduk di rumah. Dan kami tak benarkan anda pergi kerja, anda tak ada pendapatan, anda tidak memberi kewangan kat rumah, isteri tanya nak masak apa hari ini, lepas tu anak merengek-rengek nak minta makan, keluarga kadang-kadang minta bantuan sebab beras kat rumah dah habis dan sebagainya. Siapa yang akan membiayai semua ini? Jadi sebab itu saya lihat perkara ini, kalau tidak saya katakan kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah ini, maka mereka akan menjadi orang yang sangat-sangat tidak memahami keperitan dan derita rakyat saat ini. Saya nak beritahu kepada
sesiapa sahaja yang terlibat dalam membuat keputusan tentang lockdown ini, anda perlu menjadi orang yang mempunyai jiwa sebagai seorang pemimpin yang prihatin, benar-benar prihatin. Kerana anda akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami bercakap begini bukanlah kami di kalangan orang soleh ataupun orang baik, tapi kami bercakap ini soal kehidupan manusia. Kita fahami tentang COVID-19 ini adalah perkara yang serius dan mereka perlu dirawat sekiranya mereka telah terjebak dengan penyakit ataupun virus COVID-19 ini. Tapi mereka adalah satu kumpulan yang di mana apabila mereka terlibat dijangkiti virus COVID ini, mereka akan dirawat di hospital dan mereka akan teruskan rawatan demi rawatan. Sebahagian besarnya mungkin akan dimasukkan dalam ICU, sebahagian besarnya mungkin akan dirawat sebagai simptom-simptom biasa sebagainya. Tapi bagaimana itu sudah pasti dalam proses rawatan. Tapi bagaimana dengan hari ini di rumah ada orang yang badannya sihat, mempunyai kekuatan tetapi tidak mampu untuk pergi bekerja, dan di rumah barangan dapur tak ada untuk dimasak, barangan rumah tidak ada untuk dipakai. Anak nak masak tak ada makanan, beras tak ada di dapur, telur tak ada di dapur, barang-barangan basah tak ada di rumah, dan mereka perlu mencari jalan. Cuba bayangkan sebuah keluarga itu apabila si isteri minta suami nak makan, anak minta bapa nak makan, adakah mereka tergamak untuk biarkan anak mereka mati kelaparan? Sudah pasti mereka akan mencari jalan untuk mendapat pendapatan, menjana pendapatan untuk mereka teruskan hidup bersama isteri dan anak-anak mereka, keluarga mereka. Hari ini apa yang anda lakukan adalah anda menekan kami sebagai kerajaan yang sebenar. Kami ini kerajaan yang sebenar yang hari ini kita fahami. Kami faham apa yang anda sedang lakukan, tapi adakah anda faham tentang apa yang sedang lalui saat ini? Kami dengan prosedur yang ditetapkan, sekiranya kami keluar bekerja, kami akan di-compound, kami akan disaman. Sekiranya kami pergi tidak mempunyai surat diperintahkan untuk balik ke rumah, tidak boleh dibenarkan keluar kerja apabila melalui roadblock dan sebagainya. Jadi saya sebelum saya nak pergi lebih jauh, saya nak mohon maaf kepada frontliner kami, kita kerajaan yang menjalankan amanah, agensi seperti abang-abang kita di PDRM, abang-abang tentera kita, abang-abang kita FRU yang juga terlibat, abang-abang rela kita. Mereka ini adalah orang yang mematuhi perintah yang diberikan oleh kerajaan yang sedang menjalankan amanah, dan mereka perlu mematuhi. Sekiranya mereka tidak mematuhi, maka mereka juga akan diambil tindakan oleh kerajaan yang sedang menjalankan amanah. Jadi pemimpin yang di dalam kerajaan yang menjalankan amanah ni, adakah anda tahu sebenarnya kami sedang menderita? Kami sedang menderita. Apa yang anda fikirkan pada saat ini? Anda fikirkan anda kerajaan yang sebenar? Saya nak bagi tahu kepada anda bukan siapa-siapa. Anda hanyalah kerajaan yang menjalankan amanah. Anda dipilih oleh kami. Jadi kamilah sebenarnya kerajaan yang sebenar. Jadi sepatutnya kamu untuk buat satu keputusan, kamu mesti memastikan rakyat ataupun kerajaan yang sebenar didahulukan dahulu. Mereka menjadi keutamaan. Pastikan setiap rumah mempunyai pendapatan yang cukup. Barulah contohnya hari ini disuruh duduk rumah, tapi di rumah tidak ada kelengkapan, barang-barangan tak ada, nak makan tak ada, susu anak tak ada. Saya memang rasa memang amat marah, tertekan, kecewa dengan kerajaan yang sedang menjalankan amanah ni. Jadi saya minta kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah, tolong duduk di rumah anda. Anda fikirkan apa yang saya cakap. Anda tu adalah kerajaan yang menjalankan amanah. Kereta yang anda pakai, minyak yang anda isi, touch and go yang anda bayar, kelengkapan yang bersama anda, kawalan yang bersama anda, frontliner yang bersama anda, polis-polis anda dikawal. Semua ini adalah kerana kerajaan yang sebenar, iaitu kami semua ni 32 juta pengguna memilih anda sebagai pemimpin negara, memilih anda sebagai pemimpin yang layak untuk memimpin kami. Tapi hari ini kami melihat kami semua tidak dilayan seperti kerajaan yang sebenar. Hari ini seharusnya kamu melayani kami. Hari ini sebaliknya kami pula terpaksa mematuhi satu perintah yang anda buat. Saya tidak tahu siapakah yang membuat perintah ini.
Adakah anda memikirkan benar-benar bila membuat satu peraturan SOP yang sebegini sehingga kami telah kehilangan punca pendapatan, kami telah kehilangan kerja kami telah kehilangan perniagaan kami tidak mampu untuk membayar gaji, kami tidak mampu untuk menyara hidup kami, dan ramai orang telah bunuh diri pada saat ini. Jadi saya tidak menyalahkan PDRM, saya tidak menyalahkan mana-mana agensi. Saya menyalahkan orang yang patut membuat satu keputusan yang tepat dalam kerajaan yang menjalankan amanah. Kalau betul lah anda menjalankan amanah sebenar-benar amanah, hari ini kami rakyat Malaysia tidak menderita sebab kami ni kerajaan yang sebenar tapi kami menderita. Kami tidak ada pendapatan, kami tak tahu macam mana nak mulakan hidup. Hari ini kami susah. Kami sedang menderita. Kami sedang menderita. Jadi saya lihat hari ini benda ini perlu ada fikiran daripada golongan pemimpin yang menjalankan amanah ini. Perlu ada sifat prihatin atau prihatin. Prihatin ni ihsan, sifat apa ni bila lihat orang tak makan merasa sedih. Bila orang merayu-rayu minta tolong mesti ada rasa sabak, mesti ada rasa sedih, kecil, semua. Tapi saya rasa benda ini saya tak faham. Kita telah buat satu program food bank. Ya. Itu adalah kali pertama kami di Semboyan buat satu program food bank yang tak pernah kami buat. Ini bukan tugas kami. Kami tidak mahir dalam urusan-urusan yang sebegini. Tetapi disebabkan hari ini kami terpaksa buat dan kami melihat kebiasaannya kalau kita membuat hantar bantuan, kita pergi ke rumah atau pergi ke sebuah kampung untuk menghantar bantuan-bantuan. Tapi ini sebaliknya, kami letakkan satu tempat base untuk food bank. Tengok begitu ramai orang datang untuk mengambil bantuan. Bermaksud hari ini banyak orang telah susah. Bukan mereka ini malas. Sekejap ya. Abi tengah live kan? Abi tengah live. Bukan hari ini mereka ini adalah orang-orang malas, tetapi kerana mereka memang dalam keadaan kesusahan. Mereka sedang menderita. Mereka sedang kehilangan kerja. Yang sebelum ini mereka mempunyai kerja ada punca pendapatan, tapi mereka telah kehilangan kerja. Tak ada punca pendapatan. Mereka tak boleh nak hidup, nak beli susu anak pun tak boleh, nak beli pampers anak pun tak boleh. Semua tak boleh sebab mereka tidak dibenarkan kerja. Jadi saya rasa COVID-19 ni satu penyakit yang sangat serius, tapi ada yang lebih serius, yang lebih dahsyat daripada ini. Adalah orang nak hidup tapi tak boleh hidup. Kalau orang mati, orang dah nak meninggal dunia, hampir-hampir kepada kematian, mereka sudah sampai ke tahap nak berjumpa dengan Rabbul Alamin, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang nak meninggal dunia, tapi bagaimana dengan orang yang terpaksa hidup hari ini tapi tak mampu nak hidup? Tak boleh nak pergi kerja, tak boleh nak usaha, tak ada kodrat, tak boleh nak gunakan kodrat kerana peraturan-peraturan yang saya rasa tak masuk akal. Sampai bila kita nak biarkan benda ini berlaku? Jadi saya menyuruh kepada seluruh masyarakat ataupun kerajaan yang sebenar supaya anda mulalah untuk membuat satu video untuk meminta kepada kerajaan yang menjalankan amanah ini supaya memikirkan perkara ini. Beranikanlah diri anda bercakap benda kebenaran. Saya difahamkan 3 hari yang lepas, kalau tak silap saya, kita mendapat satu video tentang orang bunuh diri dari satu Pansapuri dengan sedang memakai face mask. Terjun daripada Pansapuri dan turun ke bawah, terjun bunuh diri. Cuba bayangkan macam mana hari ini. Cuba bayangkan hari ini anak-anak meminta tolong nak hidup, nak makan, nak susu, nak ni, tapi kita tak boleh nak buat apa-apa. Apa yang saya nampak hari ini, kerajaan yang menjalankan amanah hari ini, tolonglah jangan syok sendiri. Tolonglah fikirkan rakyat. Hari ini cuba bayangkan daripada golongan M40 dengan B40 dah jadi sama dah hari ini. Dah tak mampu nak membantu lagi. Bayangkan kita buat food bank pun dah tak mampu lagi nak hidup. Hari ini orang pun semua dah tak ada pendapatan. Mana amanah yang dikatakan anda sedang menjalankan amanah ni? Mana anda? Janganlah buat keputusan. Saya minta
buat keputusan, fikirkan kerajaan yang sebenar. Lantikan anda tu adalah kerana lantikan rakyat, kerajaan yang sebenar. Lantikan anda sebagai pemimpin adalah lantikan daripada rakyat, kerajaan yang sebenar. 32 juta pengguna adalah yang melantik daripada pemimpin negara, daripada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, kepada Menteri Kanan ke, Menteri Kiri ke, ataupun Menteri Besar ke, ataupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri ke, apa sahaja menteri jawatan dalam kabinet, dan juga YB di dalam parlimen, dan juga kepada adun-adun, anda adalah orang yang dilantik oleh kerajaan yang sebenar. Jadi saya minta supaya tolonglah fahamkan keadaan yang sedang berlaku di negara kita ni. Bayangkan bagaimana kita nak hidup dalam menderita sebegini. Cuba bayangkan kalau kita terus begini, negara kita, kerajaan yang sebenar akan jadi makin susah dan menderita. Bayangkan berapa banyak lagi kes bunuh diri yang kita nak tengok. Saya tidak salahkan agensi-agensi yang ada di negara kita. Saya minta kepada pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kerajaan yang menjalankan amanah, yang dalam parti ini, yang memerintah ini, supaya buatlah keputusan yang memihak kepada rakyat, iaitu kerajaan yang sebenar. Kami dah menderita. Kami dah susah sangat ni. Banyak sangat orang dah hari ini mengadu kepada kita, dah tak mampu lagi nak hidup. Kadang-kadang dia dah tak tahu nak cakap apa dengan isteri dia, dengan anak-anak dia. Nak bagi makan apa. Janganlah kita menjadi orang yang pentingkan diri sendiri. Saya tak boleh jadikan orang yang pentingkan diri sendiri. Saya masih lagi ada makan minum di dapur. Saya masih lagi ada tempat tinggal. Saya masih lagi ada kenderaan. Tapi bagaimana orang-orang yang menderita, yang duduk dengan kita, yang susah. Bukannya sikit-sikit susah. Kalau sebelum ini ada pendapatan pun masih berhutang. Cuba bayangkan, hutang satu bertambah dengan hutang dua. Hutang dua bertambah dengan hutang tiga. Dengan maki hamun orang ramai. Maki hamun daripada kawan-kawan tak bayar hutang. Sebab nak mencari hidup. Nak tunggu orang merompak ke? Nak tunggu orang mencuri ke? Nak tunggu orang menyamun ke? Kalau dia orang merompak, menyamun, mencuri, mereka ditangkap. Mereka dimasukkan dalam lokat. Mereka didakwa dan dipenjarakan. Cuba bayangkan, sebab itu banyak kes bunuh diri telah berlaku. Saya minta kepada kerajaan yang menjalankan amanah, kami adalah kerajaan yang sebenar. Kamilah yang memerintah sebenarnya. Jadi apa yang anda nak lakukan, tolong rujuk kepada kami. Kami yang memerintah sebenarnya. Kami cuma benarkan anda memerintah untuk menjalankan amanah. Jadi tolonglah bantu. Kalau boleh hari ini berapa banyak aset negara yang ada, tolonglah keluarkan untuk bantu kepada rumah-rumah mereka yang susah-susah ni. Bukan saja bantu kepada orang golongan asnaf, fakir miskin sahaja, ibu tunggal sahaja, kepada anak yatim sahaja. Bantulah kepada mereka yang telah kehilangan kerja. Bantulah mereka yang telah kehilangan punca pendapatan. Bantulah kepada mereka yang hari ini dah tak ada tempat nak mengadu. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebenarnya saya tak nak bercakap benda ni, tapi saya dah hilang sabar. Bila saya dengar pagi ni, saya pergi 2 tempat. Ada seorang pengadu yang saya pergi berjumpa, kita hantar sumbangan daripada semua yang kasih. Kita tengok, dia kata sebelum ni ada kerja. Lepas tu dah tak ada kerja, dah tak ada pendapatan, dah tak ada tempat lagi nak mengadu, dah tak tahu nak pergi mana. Kalau minta bantuan kepada agensi zakat dan Baitul Mal, kita fahami. Mempunyai peraturan-peraturan yang tentu, yang perlu dipatuhi. Kita faham, tapi hari ini macam mana ni? Rakyat dah semakin menderita. Kami kerajaan yang sebenar dah semakin menderita. Sistem apa yang telah dipakai oleh kerajaan yang sedang menjalankan amanah, sehingga hari ini kita dah tak mampu lagi nak hidup macam biasa. Dalam masa yang sama, saya nak beritahu kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah. Ivermectin tu satu ubat yang bagus dan murah. Berilah kelulusan dan berilah bantuan kepada masyarakat di negara Malaysia supaya tidak perlu kita tunggu vaksin. Kita tahu vaksin mempunyai masa yang lambat untuk kita dapat pelepasan untuk masuk ke Malaysia. Jadi Ivermectin ni satu ubat yang boleh digunakan oleh masyarakat ataupun kerajaan yang sebenar untuk pakai. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh menghentikan ataupun memutuskan rantaian COVID-19 dan meningkatkan imunisasi badan kita. Jadi bagaimana hari ini? Saya nak minta kepada kerajaan yang menjalankan amanah. Kami ni kerajaan. Kami kerajaan yang sebenar. Kami bukan overclaim. Ini kami tak minta kerajaan bagi kami duit. Kami tak minta kerajaan bagi kami apa-apa. Kami minta kerajaan yang menjalankan amanah, tolonglah dengar cakap cikgu. Dengar cakap cikgu. Cikgu kepada kerajaan yang menjalankan amanah adalah rakyat. Rakyat yang patut memberi arahan. Rakyat yang patut meletakkan satu keputusan yang anda patut patuhi. Tapi apa telah terjadi hari ini?
Apa telah terjadi? Apa telah terjadi hari ini? Kenapa kami diperlakukan seperti orang yang bukan perlu diberi perhatian? Saya dah jadi macam sedih. Makin hari makin sedih. Makin sedih. Makin sedih. Makin sedih. Makin menderita rakyat-rakyat ni. Masyarakat di luar sana dah makin menderita. Kerajaan yang sebenar nampak tak benda? Kerajaan yang menjalankan amanah nampak tak apa yang sedang berlaku? Saya nak beritahulah kepada Majlis Keselamatan Negara, siapa-siapa yang terlibat di dalam sana yang dalam membuat keputusan, anda perlu mencari maklumat yang tepat, maklumat yang benar daripada sebahagian masyarakat tentang apa yang sedang berlaku. Kalau hari ini kita masih lagi nak mengikuti apa yang ditetapkan oleh KKM, bagus, tak ada masalah. Kita boleh ikut. Kalau hari ini daripada ketua pengarahnya KKM sehinggalah kepada semua yang terlibat, saya nak beritahu kepada ketua pengarah KKM lah, Tan Sri Dr. Nur Hisham. Saya nak beritahu lah, anda mempunyai gaji yang tetap, anda mempunyai kedudukan, anda mempunyai pendapatan yang tetap. Anda sedang berusaha. Kami tahu anda sedang berusaha untuk menyelamatkan negara, rakyat Malaysia. Tapi hari ini, sekarang ni semua orang terpaksa mengikut apa yang ditetapkan oleh KKM, termasuk Majlis Keselamatan Negara. Jadi Majlis Keselamatan Negara terpaksa mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh KKM. Jadi masalah di sekarang ni, apabila MKM telah menetapkan bahawa dia perlu mematuhi apa yang dikatakan oleh, yang diusulkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, maka kawalan demi kawalan telah meningkat. Lockdown akan berterusan. Penjagaan jalan semakin banyak. Orang akan dikawal, masyarakat akan dikawal. Jadi hari ini kami dah tak ada tempat nak pergi. Kami dah tak ada tempat nak cari punca pendapatan. Jadi saya minta kepada Tan Sri Dr. Nur Hisham, tolonglah buat keputusan yang membantu kerajaan yang sebenar. Kerajaan yang sebenar adalah kami. Kenapa kami kena patuhi benda yang kami tak suka? Kenapa kami kena patuhi benda yang kami tak mampu nak hidup? Kenapa kami nak kena patuhi benda yang kami tak boleh nak survive? Kami dah tak boleh nak jalan. Ya. Kenapa kami kena patuhi benda yang kami dah tak mampu nak buat apa-apa? Kalau abang tolong nak tengok dia. Kami dah tak boleh nak survive. Kami dah tak boleh nak hidup. Tolonglah, saya nak beritahu kepada kawan-kawan saya di frontliner, di dalam Majlis Keselamatan Negara, dalam PDRM, dalam ATM, Angkatan Tentera Malaysia, kepada semua sahaja yang terlibat dan juga Jabatan Peguam Negara. Saya ni bukan nak menjadi penghasut dekat sini. Saya bukan nak menjadi penghasut. Saya sedang bercakap tentang nadi rakyat. Nadi kerajaan yang sebenar. Derita kerajaan yang sebenar. Kesusahan yang dilalui oleh kerajaan yang sebenar. Orang yang sedang hari ini nak makan dan minum pun tak ada. Orang dah tak ada kerja. Orang dah tak ada pendapatan. Percayalah saya cakap, kerajaan yang sedang menjalankan amanah, kami ni kerajaan yang sebenar ini, akanlah terjadinya jenayah yang meningkat kerana punca pendapatan dah tak ada. Dan saya difahamkan ada orang terpaksa mencuri nak bagi susu anak. Ada orang terpaksa curi makanan di kedai runcit untuk nak bagi anak makan. Apa yang kita lihat hari ini adalah satu benda SOP ataupun peraturan yang tidak masuk akal. Kenapa saya mengatakan begini? Mereka pesakit COVID-19. Saya juga bekas pesakit COVID-19. Dia ada stage 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan kerja saya untuk berdakwah benda ni. Ini bukan kerja saya untuk bercakap benda ni. Ini bukan kerja saya untuk menyampaikan benda ni. Bukanlah diri saya yang layak. Saya bukan doktor, saya bukan profesor, saya bukan orang yang diiktiraf oleh mana-mana dalam industri sains ni. Saya tidak. Tapi saya nak beritahu, saya bekas pesakit COVID. Dan banyak sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya bekas pesakit COVID. Dan banyak kawan-kawan saya doktor yang banyak bercakap soal kebenaran, tak berani untuk ke depan kerana takut lisennya akan ditarik. Takutnya klinik mereka akan ditutup. Takut benda-benda ini berlaku. Banyak yang saya menerima maklumat. COVID-19 ini adalah penyakit yang serius. Daripada stage 1, 2, 3, 4, 5. Stage yang paling bahaya adalah stage ketiga, 4 dan 5 ini. Antara yang paling bahaya. Yang boleh membawa kepada kematian ataupun maut kita panggil. Tetapi hari ini saya nak beritahu,
semua orang yang mempunyai semua orang yang telah dijangkiti virus ini akan dirawat di hospital, akan diletakkan di hospital, akan duduk di dalam hospital, akan dirawat oleh pakar-pakar doktor, akan dirawat oleh dirawat oleh bantuan jururawat yang ada di ini, akan dimasukkan dalam ICU sekiranya kritikal dan sebagainya. Mereka akan dirawat. Maksudnya mereka dalam keadaan mereka dirawat. Tapi bagaimana hari ini pesakit yang lebih dahsyat daripada pesakit yang duduk di hospital, pesakit yang duduk di rumah, yang tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai tanggungjawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, suami, sebagai seorang pemimpin yang patut berniaga, yang patut bekerja, patut mencari pendapatan, patut mencari pendapatan untuk bantu keluarga, isteri, anak-anak. Ini ada 32 juta pengguna di Malaysia yang sedang menderita benda ini, yang di rumahnya makan dan minum tak ada pendapatan, tak ada tempat nak mengadu. Siapa kami nak mengadu? Dengan siapa kami nak cakap benda ni? Dengan siapa? Kami boleh cakap dengan jiran kami boleh cakap dengan jiran sebelah kami boleh cakap dengan orang-orang lain. Kami tak boleh bercakap benda ni. Sebab apa? Ini adalah derita yang terpaksa ditanggungkan oleh setiap individu sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga. Saya nak bagi tahu kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah, anda akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang telah terjadi di negara kita hari ini, semua orang melalui pandemik yang sama di seluruh dunia. Tapi kenapa kita begitu diperketatkan SOP? Kita fahami jangkitan terus berlaku. Virus ini terus merebak. Bagaimana dengan virus yang lebih dahsyat daripada itu? Makan minum tak ada kat rumah. Pendapatan tak ada. Orang dihalau rumah. Semua orang akan tertekan. Semua orang sedang tertekan. Semua orang akan melakukan perkara yang sama. Kalau kita tak bayar sewa, kita akan dihalau daripada keluar rumah kita lebih daripada 3 bulan. Kalau kita tak bayar rental kedai kita akan disuruh keluar daripada kedai. Tidak ada orang yang akan perimanusiaan dalam soal ini. Kerana apa? Semua orang sedang melalui derita-derita ini. Sebelum ini pun, sepanjang hidup kita pun duduk, sejak kita dilahirkan, kita kena mencari nafkah kita sendiri sebagai seorang laki-laki suami. Kita yang kena cari duit pendapatan untuk bagi pada isteri kita, bagi anak-anak kita, bagi kepada mak bapak kita. Sekiranya ada keperluan lebih, bagi pada ibu mentua dan ayah mentua. Ini tanggungjawab setiap individu yang ada di negara kita. Bagaimana hari ini tiba-tiba SOP yang diletakkan oleh kerajaan yang sedang menjalankan amanah tidak menyebelahi kepada kami sebagai kerajaan yang sebenar. Bagaimana hari ini? Saya memang tertekan dengan benda ni. Kerana apa? Saya tidak boleh menjadi orang yang menafikan tentang benda ni. Saya tidak boleh menjadi orang yang mendiamkan diri kerana saya mempunyai pengikut yang ramai di negara kita. Tak kala saya menjadi orang yang hanya membuat perkara untuk mendapatkan publicity semata-mata. Tapi ini soal kerajaan yang menjalankan amanah tidak benar-benar melaksanakan tentang apa yang patut dipertanggungjawabkan kepada kerajaan yang sebenar itu, rakyat Malaysia yang sedang menderita. Saya nak ketuk pintu kepada semua yang duduk di dalam parti. Saya nak ketuk pintu kepada semua yang duduk dalam kabinet. Saya nak ketuk pintu kepada semua yang sedang menjalankan amanah. Anda semua ini janganlah menjadi orang yang diam membisu tentang apa yang sedang terjadi di negara kita. Kita sedang menderita. Saya nampak ini akan berterusan. Kalau anda tidak mengubah perkara ini, anda tidak melepaskan perkara, anda tidak membuat satu peraturan yang baru kepada kerajaan yang sebenar yang sedang menjalani. Kami yang menjalani. Kami yang sedang menjalani. Kami yang sedang menjalani hidup ini. Kami yang sedang menderita saat ini. Kami yang sedang hilang punca pendapatan. Kami yang tidak ada lagi tempat untuk mengadu. Kami yang sedang hari ini, anak yang menangis siang dan malam meminta satu benda perkara yang tidak dapat kami laksanakan. Ini yang sedang terjadi. Ini yang sedang terjadi. Wahai pemimpin yang sedang menjalankan amanah, kami adalah pemimpin sebenar. Kami akan tuntut anda di akhirat kelak. Anda jangan buatkan perkara membuatkan kami menderita. Saya nak beritahu kepada kerajaan yang sedang menjalankan amanah, sampai bila anda nak membiarkan kami menderita sebegini? Ini satu peraturan yang saya nampak tidak masuk akal. Sampai bila? Apa yang terjadi kepada negara kita sehingga kita, bagaimana anda membuat satu peraturan yang sebenarnya kami tidak mampu untuk menerima. Kami tak mampu nak menerima peraturan anda ni. Ini peraturan yang saya kira peraturan yang anda buat syok sendiri. Anda buat kerana anda sendiri. Anda buat kerana anda fikir anda benar. Anda rasa anda betul. Sedangkan setiap daripada undian yang diberikan kepada pemimpin yang sedang menjalankan amanah di negara ini adalah
undian yang diberikan oleh kerajaan yang sebenar, iaitu kami rakyat Malaysia. Saya memang sedih lah dengan apa yang berlaku. Saya pun tak faham. Saya kadang-kadang saya tak tahu nak cakap macam mana lagi. Sampai bila kita nak jadi macam ni? Awak nak tunggu orang menderita duduk di depan abang-abang polis di depan setiap roadblock yang berlaku di tengah jalan, mereka menderita, diorang duduk. Tolonglah bang, saya nak makan. Tolonglah bang, saya perlu pergi kerja. Kamu nak biarkan benda ini berlaku? Janganlah meletakkan satu sistem, satu peraturan yang tidak masuk akal sehingga hari ini rakyat terus menderita dengan apa yang telah terjadi. Kami ni yang adalah kerajaan yang sebenar. Anda membuat satu peraturan yang tidak menyebelahi kami. Kami yang sedang tenat saat ini. Kami yang sedang menderita saat ini. Kami yang sedang susah saat ini. Kami yang tidak ada punca pendapatan. Kami yang sedang menderita saat ini. Bayangkan anda meletakkan satu peraturan kepada kami sedangkan kami yang menderita. Kenapa buat benda ni? Saya nak memperjelaskan sekali lagi. Daripada pemimpin negara yang amat berhormat Perdana Menteri yang saya hormati, sehinggalah kepada semua menteri-menteri yang duduk di dalam kabinet dan YB yang ada dalam parlimen, ahli parlimen, dan juga kepada adun-adun dan juga kepada ketua-ketua kampung. Dan anda semua diberikan oleh Allah amanah yang besar. Anda diberikan amanah Allah yang besar, diberikan Allah amanah yang besar. Dan saya nak beritahu, anda diberi gaji, dibayar gaji oleh kerajaan yang sebenar, itu rakyat Malaysia. 32 juta pengguna di Malaysia telah membayar gaji anda. Dan saya nak beritahu kepada semua agensi-agensi, sahabat, kawan-kawan saya, supaya jangan salah faham kepada saya. Jangan salah faham pada saya yang duduk dalam PDRM, yang saya hormati, Ketua Polis Negara, sehinggalah kepada mana-mana jawatan yang daripada tertinggi sampailah bawahan dan semua yang terlibat dalam agensi. Anda semua mempunyai gaji yang tetap dibayar oleh kerajaan yang sebenar, iaitu rakyat. Anda mempunyai pendapatan, anda mengawal kami, anda meletakkan kami, kerajaan yang sebenar kami ni, anda meletak peraturan pada kami, tapi anda mempunyai gaji yang tetap yang dibayar oleh hasil aset negara yang di mana anda perolehi daripada kerajaan yang sebenar, itu kami, masyarakat ataupun rakyat Malaysia. Jadi cuba bayangkan, anda fikirkan sebelum mendengar daripada peraturan-peraturan yang dilakukan oleh pemimpin di dalam kabinet. Adakah benda ini relevan nak digunakan kepada kami sebagai kerajaan yang sebenar, yang sedang menderita saat ini? Kami tidak merompak, kami tidak mencuri, kami hanya keluar rumah untuk mencari pendapatan, untuk menampung keluarga kami, untuk menampung ibu yang sedang sakit contohnya, nak menampung keluarga yang sedang kurang pendapatan. Kami sedang menampung, ada yang ibu-ibu yang sedang mendapat rawatan di hospital. Kami sedang mencari pendapatan untuk merawat ibu-ibu kami, yang ayah-ayah kami yang sedang hari ini memerlukan ubat untuk dibiayai untuk dimakan setiap hari. Bayangkan hari ini semua masyarakat di negara kita, kerajaan yang sebenar hari ini dah tak mampu nak tampung mak bapak dia sendiri. Dah tak mampu nak belikan ubat mak bapak dia. Dah tak mampu lagi nak buat rawatan di hospital. Dah tak mampu lagi nak hidup. Bayangkan macam mana. Hari ini kita dah habis keluarkan semua simpanan. Dulu pun kita tidak ada simpanan. Mana ada simpanan? Hari ini apa yang kita buat? Kita gadaikan segala harta yang kita ada untuk demi nak menampung hidup keluarga kita. Jadi saya harap supaya janganlah dengar dan melihat kami ini sebelah mata. Jangan meletakkan kami ini sebelah mata. Tolonglah pandang kami. Sebab kami ni kerajaan yang sebenar. Kami ni kerajaan yang sebenar. Tolonglah menjadi kerajaan yang menjalankan amanah. Sekali lagi saya beritahu, tolonglah hentikan lockdown ini. Tolonglah jangan biarkan lockdown ini berterusan. Tolonglah buka sektor-sektor yang boleh kita berniaga balik, boleh bekerja balik. Tolonglah buatkan satu peraturan-peraturan yang terbaik, yang di mana kita masih boleh survive, boleh hidup. Dan fikirkan semua sektor, daripada industri kecil sehinggalah kepada industri yang besar. Kerana dalam industri besar juga ada masyarakat beribuan yang bekerja di dalam industri yang besar. Dalam sektor yang kecil juga begitu juga. Ada juga pekerja-pekerja yang bekerja dalam sektor yang kecil. Tolonglah buka semua. Tolonglah bantu
Sebab kalau kita biarkan begini sampai bila? Sampai bila kita nak hidup sampai bila? Sampai bila kita nak lihat setiap hari akan berlaku orang membunuh diri. Setiap hari akan ada orang bunuh diri. Setiap hari akan ada orang bunuh diri. Setiap hari akan ada orang bunuh diri. Kita nak biar macam tu. Setiap hari kita nak biarkan kes jenayah semakin meningkat. Setiap hari kita nak biarkan orang terus berhutang. Setiap hari kita nak biarkan orang telah meminjam alung. Kita nak biarkan orang meminjam jiran tetangga. Setiap hari kita nak tebalkan muka kita, nak minta. Kita nak buat apa lagi? Kita nak gadai apa lagi? Sampai bila kita nak hidup macam ni? Sampai bila? Sampai bila? Sampai bila kita nak buat hidup macam ni? Saya memang, kalau saya tak cakap benda ni, saya tahu bila saya bercakap macam ni, sebahagian besar di dalam kerajaan yang menjalankan amanah, yang duduk dalam pemimpin negara ni, mungkin akan merasakan saya ni seperti menghasut sebagainya. Saya tidak menghasut. Saya rada sekiranya apa sahaja yang terjadi kepada saya. Sebab saya fikir sekurang-kurangnya saya bercakap daripada orang yang duduk dalam kerajaan yang menjalankan amanah hari ini menjadi orang yang buta melihat keadaan. Bisu, telinganya pekak seperti tidak mendengar apa-apa. Itu sahaja daripada saya. Ingat, kalau hari ini apa-apa terjadi kepada saya, sekurang-kurangnya saya ada benda nak jawab depan Allah. Saya tidak membutakan mata saya bila saya melihat. Saya tidak membisurkan mulut saya bila saya boleh bercakap. Saya tidak memekakkan telinga saya apabila saya mendengar. Janganlah anda yang duduk dalam kerajaan yang menjalankan amanah melupakan bahawa anda mempunyai mata untuk melihat. Anda mempunyai mulut untuk bercakap. Anda mempunyai telinga untuk mendengar. Jangan nanti mata, mulut, telinga anda bercakap di akhirat tentang derita yang sedang dilalui oleh kerajaan yang sebenar. Ini saya nak beritahu. Itu saja daripada saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni anda. Semoga Allah Taala mengampuni kami semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kerajaan yang sedang menjalankan amanah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kerajaan yang sebenar itu, masyarakat yang ada di negara kita. Marilah kita minta kepada Allah supaya membuka hati-hati mereka dan duduk dalam beberapa kerat dalam pemimpin, dalam kerajaan yang menjalankan amanah ini, terbuka hatinya meletakkan satu peraturan yang baru yang menyebelahi kepada kerajaan yang sebenar itu. Kamilah kerajaan yang sebenar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua.